Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Adil Hidayat di Pendakwah Teknologi. Jadi dalam episod kali ini kita akan bincangkan kenapa penerimaan 5G di negara kita ni masih lagi rendah. Ataupun dalam bahasa yang mudah adalah kenapa masih belum ramai rakyat Malaysia yang menggunakan 5G pada ketika ini. Okey, tapi sebelum kita teruskan, saya nak tanya anda perasan tak lighting dalam bilik ni? Dia lawa sikit kan? Okey, jadi sukacita untuk saya nak maklumkan yang sistem pencahayaan yang digunakan sekarang ni adalah ditaja oleh pihak Three Dots Distribution. Jadi mereka telah membekalkan saya lampu-lampu berkualiti tinggi keluaran amaran. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Three Dots Distribution. Okey, kembali kepada topik kita pada kali ini. Jadi pada awal bulan Jun 2023 telah keluar satu berita di mana pihak MCMC ataupun SKMM melalui Datuk Muhammad Ali Hanafiah memaklumkan yang penggunaan 5G di Malaysia ni masih lagi rendah. Jadi secara tepatnya beliau memaklumkan yang hanya 1.2 juta sahaja pengguna yang menggunakan 5G dan nilai itu adalah lebih kurang dalam sebanyak 3.1% sahaja. Jadi apa yang menariknya adalah sebelum tu Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil memaklumkan yang kini liputan 5G di kawasan berpenduduk adalah hampir 60%. Okey, jangan salah faham, itu adalah liputan 5G di kawasan berpenduduk, maksudnya coverage. Tu dia dah dekat 60% dah. Jadi, persoalan di sini adalah kenapa tak ramai orang di Malaysia yang menggunakan 5G? Jadi disebabkan itu saya akan cubalah untuk nak menerangkan beberapa faktor utama yang menyebabkan kenapa masih ramai lagi orang yang tak menggunakan 5G sehinggalah pada hari ini. Okey, sebenarnya kan tak berapa lama dulu saya pernah buat satu online poll ataupun yang kita panggil sebagai undian online itulah di Facebook Pendakwah Teknologi. Rasanya dalam bulan Mei 2023 macam tu. Dan saya tanyalah kepada semua orang, saya tanya anda semua, kenapalah anda tak pakai lagi 5G kan? Dan apa yang menariknya adalah hampir 5,000 orang menjawab undian tersebut. Dan daripada jawapan-jawapan tu, terdapat 2 jawapan yang mendapat undian yang tertinggi. Jadi antaranya adalah mereka tak gunakan 5G sebab satu, telefon mereka tidak menyokong 5G. Itu adalah salah satu sebab utama. Okey, sebab yang kedua pula adalah mereka kata tidak ada liputan 5G. Jadi itu adalah jawapan melalui online poll tu. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, saya nak jelaskan jugalah salah satu sebab kenapa penggunaan 5G dekat negara kita ni adalah agak perlahan. Okey, dia ada banyak sebab. Yang pertama sekali, ni yang pertama semasa rangkaian 5G dilancarkan oleh Digital National Berhad dalam hujung tahun 2021 dulu, dalam bulan Disember macam tu. Kalau tak salah saya dalam pertengahan bulan Disember macam tu. Sepatutnya pada waktu tu terdapat 2 telco yang memberikan 5G. Jadi yang pertama tu adalah Yes, yang keduanya patutnya adalah TM Unify. Tapi apa yang berlakunya adalah hanya Yes sahaja yang memberikan servis 5G pada hujung tahun 2021 tu. Jadi cerita dia macam ni tau, kalau anda tak faham negara kita ada banyak telco, tapi hanya ada satu sahaja telco yang memberikan servis 5G pada mula-mula waktu tu. Hanya Yes sahaja yang memberikan servis 5G. Jadi apabila 5G itu dilancarkan dalam bulan Disember tu kan, saya boleh cerita dekat anda kalau anda dah lupa ataupun anda baru nak mengikuti cerita 5G ni kan. Pada waktu tu memang heboh tahap gila-gila tentang isu 5G ni semua, tentang cerita 5G, tentang keupayaan 5G. Pendek katanya semua orang bercakap tentang 5G. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok balik dekat Facebook Pendakwah Teknologi, semua posting dalam bulan bulan 1 sampai ke bulan 6 macam tu pada tahun 2022 ataupun pada hujung-hujung 2021 kan. Semua orang duk bersembang pasal 5G tau. Daripada rakan-rakan media, daripada KOL semua duk bersembang. Tapi sayangnya kan, anda hanya boleh gunakan 5G dengan menggunakan servis Yes. Kalau anda tak pakai Yes, anda tak boleh pakai 5G. Jadi cuba fikirkan tak ramai orang yang sanggup untuk nak tukar telco semata-mata untuk nak gunakan 5G. Kita kena faham perkara tu. Macam contohnya saya menggunakan Celcom. Kalau saya ni bukan orang yang nak buat testing 5G, bukan nak review 5G ataupun bukan nak cerita 5G kepada anda, saya tak akan tukar Celcom kepada Yes.
Dan begitu juga saya rasa ramai orang pada waktu tu. Itu adalah antara isu yang pertama. Kita jangan lupa juga isu yang melibatkan telefon-telefon 5G yang ada dekat negara kita ni. Berapa ramai dah orang yang duk mengadu dekat saya yang telefon mereka tu tak boleh nak berfungsi dengan rangkaian 5G walaupun telefon tu menyokong 5G. Maksudnya dekat telefon tu tulis support 5G, memang ada nama 5G, semua ada 5G, tapi tak boleh nak pakai rangkaian 5G dekat negara kita ni. Ini kita bukan bercakap pasal telefon yang tak support 5G tau. Memang telefon yang dijual yang kata memang support 5G. Okey, saya bagi satu contoh yang mudah dekat anda. Antaranya adalah telefon daripada Samsung, iaitu Samsung S20 Ultra yang ada 5G kat belakang tu. Saya nak tanya anda, kalau anda pengguna Samsung S20 Ultra 5G tu kan, anda ingat tak berapa lama baru anda boleh pakai 5G tu? Ingat tak? Itu Asad. Itu tu kalau kita duk bercakap pasal Samsung tau. Itu belum lagi kita duk bercakap pasal iPhone. iPhone ni saya rasa kalau nak cerita pasal iPhone ni saya boleh kata kepada anda, dah berbuih dah mulut saya duk minta dekat Apple tu. Saya minta direct dekat Apple, cakap merata, kata enablekanlah servis 5G tu pada iPhone. Saya nak tanya anda, kalau anda ni pengguna iPhone kan, anda ingat tak bila yang iPhone tu enablekan 5G? Ingat tak? Ini kita bukan bercakap pasal iPhone yang tak support 5G semua. Kita bercakap pasal iPhone yang dijual, yang dah ditulis support 5G, tapi bila sampai dekat negara kita ni tak boleh pakai. Jadi kalau anda tak ingat, saya tolong cerita nah. Model-model iPhone yang menyokong 5G tu, dia hanya boleh gunakan 5G dalam lebih kurang bulan Disember 2022. Disember 2022. Rangkaian 5G di Malaysia dilancarkan pada hujung 2021, maksudnya Disember 2021. Pengguna iPhone hanya boleh gunakan 5G pada hujung tahun 2022. Dekat 1 tahun anda nak kena tunggu, ataupun kita semua nak kena tunggu, sebab saya pun pakai iPhone yang ada 5G itu kena tunggu setahun. Lepas tu baru anda boleh pakai 5G. Itu satu cerita. 1 tahun. Itu pun saya rasa nasib baik pihak Digital Nasional Berhad tu, dia tolonglah pergi bercakap dengan Apple. Kalau tidak, saya rasa sampai ke sudah tak boleh nak dapat. Saya tak tahulah bila lepas tu kita nak dapat pakai 5G kat iPhone tu. Memang dahsyat betul. Okey, kalau anda perasan mungkin ada di antara anda yang perasan kan, isu device ni kan teruk tau. Teruk. Saya duk bantai agensi kerajaan, saya duk bantai SIRIM semua tu. Saya kata macam-macam. Saya kata, apa faedah kita bagi pensijilan 5G semua tu, tapi kita tak boleh nak gunakan 5G dekat Malaysia. Dekat telefon tulis support 5G. Dekat masa atas poster tulis support 5G. Dalam specification tulis support 5G. Ni bila kita dah beli, dah sampai kat tangan, duit dah keluar, tiba-tiba tak boleh nak pakai. Tak boleh nak pakai sebab apa? Sebab pihak pengeluar tu, maksudnya brand tu, tak kisahlah Samsung ke Apple ke apa ke, mereka tak bagi pakai. Pelik tak? Jadi teruk saya duduk bersembang sampai tahap macam tu sekali. Okey, itu masa tu. Dan lepas dah boleh pakai tu, anda jangan ingat masalah dia selesai tau. Kalau anda lupa, apabila di-enablekan 5G tu, contohnya pada iPhone dan sebagainya kan, macam-macam masalah yang jadi. Saya tak payah nak cerita dekat sini. Anda boleh pergi tengok balik komen-komen dekat YouTube ataupun Facebook Pendakwah Teknologi. Anda tengoklah apa komen orang, terutamanya pengguna iPhone apabila mereka cuba nak pakai 5G pada awal-awal dulu. Cuba tengok balik. Jadi anda tengok semua tu. Sat, kalau anda rasa tu teruk yang tu belum cukup teruk lagi. Anda nak tahu tak apa yang lagi teruk? Ni, saya nak tanya anda satu benda. Anda ingat tak bila pengguna Yes, pengguna Unify Mobile dan Udu semua tu boleh gunakan 5G dekat iPhone? Ingat tak? Kalau tadi saya kata dekat anda kan, pengguna iPhone boleh gunakan 5G dalam bulan Disember lebih kurang macam tu. Tapi pengguna Yes yang TM Unify apa semua tu, kita semua hanya boleh gunakan SIM card Yes TM Unify semua tu dalam iPhone tu apabila keluar iOS 16.4. Itu pun iOS tu keluar dalam bulan Mac tahun ni, tahun 2023, tahun video ni dibuat. Nampak tak? Kalau anda tak faham juga kan,
Kita punya rangkaian 5G dilancarkan pada bulan Disember 2021 dan pada waktu tu, yes, dia bagi SIM card yang mana kita boleh pakai 5G. Tapi sekiranya anda adalah pengguna iPhone macam saya, kita semua ni hanya boleh cocok SIM card yes dan gunakan 5G dalam iPhone tu pada bulan Mac tahun ni. Nampak tak? Dahsyat tak? Jadi itulah cerita dia. Sebenarnya cerita ni senang saja. Sekiranya telco anda tidak menyokong 5G, maka anda yang menggunakan yes tu kena tunggu sampai bulan Mac 2023 barulah anda boleh pakai 5G pada iPhone anda menggunakan yes ataupun TM Unify ataupun UDO dan sebagainya. Anda kena tunggu dekat setahun lebih. Jadi kalau anda ingat balik semua benda tu, anda dengar balik kenyataan-kenyataan saya tadi, anda cuba fikirkan. Kalaulah anda adalah pengguna iPhone, adakah anda sanggup untuk nak pergi beli telefon lain untuk semata-mata nak test 5G saja? Cuba cerita kat saya berapa ramai orang dekat dalam Malaysia ni yang sanggup untuk nak pergi buat macam tu. Yang mana dia pakai iPhone tapi disebabkan dia teringin nak test 5G, sanggup pergi beli telefon lain. Dan pada waktu tu hanya telefon Android sahaja yang boleh menggunakan 5G dekat negara kita ni. Yang mana memang pelik. Dan cakap pasal Android pun bukan semua. Ada sebahagian saja. Siapa yang sanggup buat macam tu? Saya memang sanggup buat lah sebab saya nak buat review dan saya nak tunjuk kepada anda. Dan kalau anda ingat pada waktu tu channel pendakwah teknologi ni masih baru lagi dan telefon-telefon tu bukan ada orang bagi kat saya kena pergi beli sendiri. Dahsyat kot. Dan kalau kita sebenarnya kan antara salah satu benda yang saya heran kan, kalau depa tengok baliklah statistik nah, hampir 30% dalam beberapa tahun secara berturutan market share bagi mobile phone di negara kita ni adalah dimiliki oleh Apple. Banyak, maksudnya banyak. Pendek katanya ramai orang dekat negara kita ni yang menggunakan iPhone. Jadi cuba anda fikirkan balik daripada orang yang menggunakan iPhone tu mesti ramai juga yang menggunakan iPhone yang memang menyokong 5G. Jadi iPhone menyokong 5G itu adalah daripada iPhone 12 ke atas kan. Ataupun adalah beberapa model lagi, ada senarai model semua tu, anda boleh check balik. Jadi mereka semua ni tak boleh nak gunakan 5G bertahun-tahun, nak kena tunggu setahun lebih. Jadi itu adalah salah satu sebab kenapa saya boleh ceritakan dekat anda orang tak pakai 5G sangat sampai ke sekarang. Itu antara satu sebab dia. Tadi kita bercakap pasal device. Itu belum lagi kita bercakap pasal isu telco-telco utama dekat negara kita ni. Saya nak tanya anda ingat tak bila telco-telco selain daripada Yes mula berikan servis 5G kepada pelanggan mereka? Anda ingat tak? Secara mudahnya anda ingat tak bila telco anda berikan servis 5G kepada anda melalui pelan yang anda pakai tu? Ingat tak bila? Yes, dia mula tawarkan servis 5G pada Disember 2021. Telco-telco lain tu macam mana? Ni, mai saya tolong cerita balik kepada anda, kok-koklah anda terlupa. Jadi, telco pertama yang menyediakan servis 5G dekat negara kita ni adalah Yes. Telco yang kedua yang berikan servis 5G dekat negara kita ni adalah TM Unify ataupun Unify Mobile tu lah. Jadi sepatutnya Unify Mobile ni dia berikan servis 5G pada waktu yang sama masa Yes berikan tu. Maksudnya dalam bulan Disember 2021. Tapi tak jadi. Lepas tu dia janji nak bagi dalam awal 2022. Maksudnya dalam bulan Januari. Lepas tu tak jadi. Lepas tu dia bagi lepas tu. Jadi saya pun dah terlupa adalah sebab banyak kali sangat janji tak jadi. Jadi kalau tak salah saya lah, mereka mula berikan servis 5G tu dalam awal 2022 macam tu lah. Itu TM Unify. Jadi lepas TM Unify dah berikan servis 5G, barulah muncul Celcom. Lepas muncul Celcom tu barulah muncul U-Mobile. Lepas tu barulah muncul Digi. Jadi semua telco-telco ni dia mula berikan servis 5G pada bulan November 2022. Saya ulang November 2022. Jadi sebelum bulan November 2022 tu, anda hanya boleh gunakan servis 5G dekat negara kita ni dengan hanya menggunakan SIM card daripada Yes ataupun TM Unify sahaja. Tu cerita dia. Cakap pasal cerita tu tak habis dekat tu tau. Dia tak habis dekat tu, dia ada lagi. Jadi anda jangan lupa.
Walaupun telco-telco tu dah mula menawarkan servis 5G, tapi mereka tidak tawarkan servis 5G untuk semua pelan mereka. Tu satu benda penting yang anda kena ingat. Sebab masa mula-mula dulu, mereka hanya memberikan servis 5G kepada beberapa pelan yang terpilih sahaja. Tu cerita dia. Saya ingat lagi tau. Saya ambil satu contoh paling mudah lah. Saya ambil contohnya Digi kan. Sebab apa saya ambil contoh Digi? Sebab isteri saya dia gunakan pelan Digi. Dia gunakan Digi postpaid. Dia pakai. Tapi dia pakai Digi postpaid yang paling murah. Jadi apa yang menariknya adalah isteri saya tak boleh nak pakai 5G dekat telefon dia sebab pelan dia yang murah tu tak ada 5G. Tapi yang peliknya adalah pelan yang mahal satu level. Naik satu sikit lah ada 5G. Berapa lama isteri saya nak kena tunggu baru dia boleh pakai 5G? Nampak tak? Kalau cakap pasal isu ni ni kalau kita nak sembang balik kalau cakap pasal isu ni, anda boleh tengok balik dekat channel Pendakwah Teknologi dekat YouTube tu, dah ada berapa banyak video dah saya buat yang mana saya dah minta dengan telco, saya dah merayu dengan telco, dah cakap dengan telco. Pendek katanya bukan hanya telco, kementerian, agensi dan sebagainya. Semualah pendek katanya. Siapa yang saya boleh minta, saya minta berhabis. Saya minta supaya telco ni berikan servis 5G untuk semua pelan mereka. Tu cerita dia. Itu pada awal-awal tu tau. Dan sekarang ni, bila dah dekat bulan 6 2023 ni, dah tak lama lagi nak masuk 2024, dah setengah tahun dah, barulah kita nampak banyak pelan-pelan telco tu yang diberikan servis 5G. Tu cerita dia. Tadi kan kita dah bercakap pasal telco-telco utama kan, macam Yes, macam Unify, macam Celcom, macam Digi, macam U-Mobile kan. Kita jangan lupa satu benda yang paling penting. Salah satu telco yang besar dekat negara kita ni iaitu Maxis. Sampai ke hari ni, sampai ke hari video ni dibuat, sekarang ni kalau nak ikutkan bulan Jun 2023, sampai hari ni dia tak bagi lagi 5G kepada pelanggan mereka. Maxis tu adalah salah satu telco yang besar dekat negara kita tu. Sebab tu kita duk dengar dulu CDMU. C apa dia? Celcom, Digi, Maxis dengan U-Mobile. Jadi kalau pengguna-pengguna Maxis yang ramai dekat negara ni tak boleh nak pakai 5G, mana nak nampak penggunaan 5G dia? Perasan tak? Dan tadi tu kita dah bercakap pasal MNO ataupun Mobile Network Operator, ataupun dengan bahasa mudahnya telco-telco yang besar. Kita belum bercakap lagi pasal MVNO ataupun Mobile Virtual Network Operator, ataupun dengan bahasa mudahnya telco-telco yang kecil sikit ni. Saya nak tanya anda, berapa banyak MVNO dekat negara kita ni yang memberikan servis 5G? Berapa banyak? Saya boleh kira dengan sebelah tangan, bahagi dua tangan saya ni. Salah satu MVNO yang memberikan servis 5G dekat negara kita ni adalah Udu. Sedangkan ada banyak MVNO yang mendaftar dekat negara kita ni. Tapi masalahnya yang lain semua tak bagi lagi. Paling mudah kalau saya nak bagi anda faham, contohnya kan macam XOX semua tu kan ada macam-macam ni kan. Mereka semua ada 5G ke sekarang ni? Mana ada lagi? Jadi semua cerita ni dia akan membawa kepada satu kenyataan yang sangat sedih untuk kita nak dengar. Tahu tak kenyataan tu apa dia? Bukan semua pengguna rangkaian mudah alih di negara kita ni boleh gunakan 5G. Anda hanya boleh gunakan 5G sekiranya telco dan pelan anda tu menyokong 5G. Kita dah cakap pasal isu telco, kita dah cakap pasal isu device. Tapi kita jangan lupa salah satu isu yang paling penting, iaitu isu coverage ataupun liputan 5G tu. Masa 5G mula diperkenalkan pada hujung tahun 2021 dulu, hanya beberapa kawasan sahaja di negara kita ni yang boleh gunakan 5G. Secara khususnya hanya di Kuala Lumpur, Cyberjaya dan Putrajaya. 3 tempat ni sahaja yang boleh gunakan 5G. Tempat lain semua tak boleh. Dan apa yang bestnya adalah, sekarang ni pada bulan Jun 2023, waktu video ni dibuat, barulah kita nak mencapai 60% liputan 5G di kawasan berpenduduk. Baru nak capai sekarang. Jadi sebelum ni, anda hanya boleh gunakan 5G di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa orang yang nak pakai 5G tak boleh nak gunakan 5G. Ini salah satu sebab dia. Ustaz,
Sebelum saya teruskan, saya teringat satu benda. Bila kita cakap pasal isu coverage ni, maka mesti akan ada pihak yang kata ini semua salah Digital National Berhad. Dia kata, bang, DNB lah buat lambat. Ni dah isu dia, mereka buat lambat tak ada coverage kan. Okey. Nama saya Adil Hidayat. Bukan Aidil nah, Adil. Anda nak ingat nama saya senang, anda ingat parti keadilan tu. Saya lahir dulu sebelum parti tu buat. Keram tu. Jadi saya akan berikan komen secara adil. Cerita dia senang saja. Kita ni duk ada isu pasal pelaksanaan 5G tak habis-habis daripada tahun 2019 sampai sekarang. Tak habis-habis. Dan dalam kes ni, tak guna kita nak salahkan Kementerian Komunikasi ke, nak salahkan MCMC ke, nak salahkan DNB ke, nak salahkan siapa ke, tak guna sebab mereka ni semua hanya mengikut arahan. Macam apa yang saya pernah ceritakan dalam video saya sebelum ni, kenyataan saya senang saja. Setiap kali berlaku perubahan dalam pemerintahan, maka berlakulah perubahan dalam polisi, terutamanya polisi pelaksanaan 5G. Dan sekarang ni, hala tuju terbaru negara kita adalah melalui dui rangkaian. Jadi ceritanya adalah, sekiranya dengan kuasa Allah berlaku lagi perubahan, maka tidak mustahil lah polisi pelaksanaan 5G negara kita ni akan berubah lagi. Kita tak tahu. Wallahualam. Jadi kalau benda macam ni duk berlaku sentiasa, macam manalah orang nak pakai dengan elok? Saya nak ubah macam tu, saya nak ubah macam ni. Cerita dia senang saja. Kalau masa 5G ni dibuat pada 2019 dulu dan tak ada orang kacau, saya rasa sekarang ni dah ramai dah orang pakai 5G. Tu saja cerita dia. Sebagai penutup, saya akan sentuh isu terakhir yang menyebabkan ramai orang tak gunakan 5G sekarang ni. Jadi isu yang terakhir ni dia boleh jadi salah satu isu yang paling mudah dan juga antara isu yang paling susah, iaitu isu yang melibatkan duit. Ya, duit. Jadi kita kena faham satu perkara tau. Bukan semua orang di negara kita ni mempunyai telefon yang menyokong 5G. Dan masalahnya, telefon-telefon yang menyokong 5G itu bukan semuanya murah. Jadi tak begitu ramai orang dekat negara kita ni yang sanggup untuk nak pergi tukar telefon 4G mereka tu semata-mata untuk nak gunakan 5G. Tak ramai yang sanggup nak buat macam tu. Malah saya pernah kata dulu, saya dah kata elok-elok, jangan tukar telefon anda semata-mata untuk 5G. Tapi kalau dah alang-alang nak tukar telefon, maka carilah yang menyokong 5G sekiranya mampu. Tu ayat saya dulu. Jadi apa yang dicakap oleh COO MCMC iaitu Datuk Muhammad Ali Hanafiah itu adalah tepat sekali. Beliau cakap, dia kata kalau telefon 5G ni adalah lebih murah, maka insya-Allah lebih ramai lagi orang dekat negara kita ni boleh menggunakan servis 5G. Memang betul. Dan kalau kita tengok balik pada keputusan online polling yang saya cerita dekat anda pada awal tadi kan, yang dibuat dekat Facebook Pendakwah Teknologi dulu, 33% daripada hampir 5,000 orang yang menjawab tu, mereka kata mereka tidak gunakan 5G sebab telefon mereka tidak menyokong 5G. Tu cerita dia. Maka disebabkan itu kan, saya nak cuba cadangkanlah. Saya nak cadangkan kepada pihak kerajaan cubalah buat satu insentif untuk nak menggalakkan penggunaan 5G. Contohnya lah, macam katakanlah turunkan harga telefon-telefon 5G tertentu supaya dia jadi lebih mudah ataupun lebih mampu menilik macam tu. Contohnya lah, saya tak kisahlah mungkin kita panggil dia sebagai telefon 5G rahmah ke apa contohnya. Ya, saya bukan pakar ekonomi, saya sedar perkara tu dan saya tahu kita nak sembang ni memang senang tapi nak buat susah. Tapi saya rasa tak mustahil kalau pihak kerajaan nak buat macam tu. Dia boleh berbincang dengan pihak pembuat telefon dan sebagainya. Contohnya kan, mereka boleh bagi insentif lain. Katakanlah insentif cukai lah untuk pengimportan dan penjualan telefon 5G dan sebagainya. Boleh dibuat. Dan benda ni tak payah dibuat berterusan bertahun-tahun. Tak perlu. Mungkin kita boleh buat untuk 2-3 tahun saja ke, ataupun malah setahun saja ni pun saya rasa dah cukup dah untuk nak menggalakkan orang gunakan 5G. Itu antara beberapa benda yang kita boleh buat sekarang ni. Sad. Bila kita cakap pasal duit ni ni ada satu benda saya nak kena tekankan dekat sini dan saya nak kena ceritakan dekat sini sebelum saya terlupa. Saya nak minta sangatlah, ni saya nak minta tau. Saya nak minta sangat-sangat jasa baik kepada pihak kerajaan, tolong kawal supaya telco-telco tidak mengenakan caj tambahan untuk nak menggunakan 5G. Saya ulang balik. Tolong kawal supaya pihak telco tidak mengenakan sebarang caj tambahan semata-mata untuk nak gunakan 5G. Sebab kalau anda dah mula mengenakan caj untuk penggunaan 5G,
maka akan berkuranglah orang yang nak pakai 5G dekat negara kita ni. Sekarang ni memang anda sendiri mengaku tak ramai, maka kalau anda charge, saya rasa tak lama lagi hilang terus semua. Maka tolonglah buat sesuatu. Okey. Saya rasa sampai di sini dululah video saya untuk kali ini. Jadi sebelum saya nak akhiri video ni, saya ingin nak jemputlah anda semua untuk subscribe ke channel YouTube Pendakwah Teknologi kalau anda masih belum subscribe lagi. Dan sambil-sambil itu harap anda juga sudi untuk follow Facebook dan juga Twitter rasmi Pendakwah Teknologi. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.